awak jangan anggap bahawa sama macam semester-semester yang lalu. Tak sama lah. Semester ni tak sama dengan semester-semester yang lalu. Sebab semester lalu ada banyak minggu. So 80% tu daripada, saya kata kalau 16 minggu, daripada 16 minggu. Tapi sekarang ni kita 14 minggu saja kan. So dia akan, kalau awak tak datang, dia akan memberi persentase yang lebih besar lah. So kalau awak tak cukup 80%, maka awak dikatakan tidak layak. Okey, tidak layak untuk masuk final. Okey, kita akan mulakan kelas. Chapter 1 saya dah bagi nota dan saya harap awak dah putus state lah. Kalau boleh print putus state lah, print nota ni. Sebab apabila saya mengajar nanti, awak boleh take note lah, awak boleh salin dan awak boleh take note apa yang saya cakap. Itu tujuan dia, nota ni kita beri kepada awak. Kalau tak saya bagi, tak apa lah, saya boleh tunjuk je. Ada kalau semata-mata untuk awak tengok. So dalam pelajaran kita ni, kalau boleh lah kan, kalau boleh awak print. Kalau tak ada printer kat rumah, tak apalah, awak make sure awak ada kertas lah dan awak akan salin lah beberapa perkara yang saya beritahu awak. Okay, so selain daripada telefon ni kadang-kadang kecil sangat kan, kita tengok pun susah nak faham kan. Tapi yalah, apa ni, mungkin tak semua ada laptop kan, so terpaksa belajar pakai telefon. Ada laptop pun kata ada internet tak guna juga kan, nak kena share, parah lah kan, nak kena share internet kan. So pakai telefon pun boleh, yang pentingnya awak print nota kan, awak print nota tu yang penting. Kalau tak boleh juga, tak ada printer, saya nak pergi print nota je awak kata mahal lah kan, so tak apalah, awak salin, take note, salin nota. Bukan salin seketul-seketul semua, tapi ada poin-poin yang penting awak kena salin lah. Okay, so awak tak perlu risau sebab hari ni kita masuk pada pengenalan dulu. Saya cerita apa itu konsep hydrostatic force. Apa itu hydrostatic force? Okay, semua ni awak, saya harap awak bacalah sendiri ya. Hydrostatic force. Apa itu hydrostatic force? Saya nak terang pada awak dalam bahasa yang mudah. Okay, apa yang dikatakan sebagai hydrostatic force? Okay, sebelum tu saya nak check audio. Terus clear ke suara saya ataupun kurang jelas? Hello, boleh respon tak? Kurang clear cik. Oh, saya tak clear? Kurang sikit. Okey, clear tak? Cuba respon. Okey, clear. Clear? Okey. So, tak apalah, kalau tak clear, beritahu saya, tak apa, saya tak marah pun. Kan, kalau tiba-tiba putus ke apa, maklum pada saya. Kalau saya nampak tak perasan, awak tag dalam grup WhatsApp lah untuk maklum pada saya kan. Kadang-kadang sebuah problem juga, kadang-kadang. Awak je, lecturer pun kadang-kadang ada juga time dia. Okey, so tak apa. So apa itu hydrostatic force? Hydrostatic force ni ialah berkaitan dengan daya. Bila awak sebut force saja, dia berkaitan dengan daya. Sebenarnya untuk subjek ni kita banyak bermain dengan daya, sehinggalah penghujung subjek kan. Cuma ada istilah-istilah yang berbeza, daya-daya yang berbeza-beza kan. Kalau awak masa form 4, kalau awak ambil subjek fizik, awak just belajar daya je kan, daya. Tapi daya apa? Awak tak belajar secara detail, awak tahu daya kan. Itu saja. Kalau awak saya dulu, saya ingat saya pernah juga mengajar di sekolah rendah, budak darjah 5 saya ajar, bukan anak saya lah. Masa tu saya jadi guru ganti, ada seorang guru pregnant, saya take over dia lah, take over guru pregnant.
sandaran masa cutinya. So, bila saya mengajar daya, darjah 5, saya mengajar daya, samalah dengan apa dia basic. Lepas tu saya ada mengajar tempat fizik, saya mengajar daya. Memang agak berbeza sikit lah dengan apa yang kita belajar, tapi sebenarnya sama je. Cuma perbezaan dari segi pemahaman. Dari segi pemahaman je. Penerapan terhadap daya tu, apa daya? Kita punya apa daya, tapi sebenarnya sama je. Kalau ikutkan kita punya lebih tinggi lah. Sebab kita panggil apply science. Kita yang kita belajar ni ialah apply science ataupun sains gunaan. Fizik tu adalah fundamental pada engineering. Fizik tu adalah asas kepada engineering. Apa yang awak belajar dalam subjek fizik, subjek sains ke fizik ke whatever, dia adalah asas kepada apa yang kita belajar dalam engineering. Engineering ni yang kita guna dalam dunia yang real. Kan? Sains atau fizik yang awak belajar tu hanyalah theoretical saja. Tapi in the real case ialah engineering. So engineering ni ialah untuk kegunaan. Itu yang dipanggil sebagai applied science, sains gunaan. Okey. So saya tak nak, kalau masa di sekolah daya, saya rasa masa awak belajar fluid pun Cik Wan dah ajar awak apa itu daya. Kan? Daya ni dia ada magnitude dan arah. Itu yang kita belajar lah. Daya, dia ada magnitude dan dia ada arah daya. Kan? Pergi sikit lah tentang daya. Okay. Force tu daya lah. Okay. Force lah. Dalam bahasa Melayu kita sebut dia sebagai daya lah. Kan? F. Simbol dia F. Biasa kita pakai F lah. Okay. F. Unit yang kita pakai biasanya ialah kilonewton. Unit yang kita pakai ialah unit kilonewton. Ataupun awak mungkin boleh pakai kilonewton lah. Banyak sebenarnya unit-unit dia lah, tapi tak apalah. Ada pakai joule masa di sekolah dulu kan. Tak kisahlah apa pun, tapi kita pakai SI punya, kita pakai Newton atau kilonewton. Newton atau kilonewton. Yang mana 1 kilonewton bersamaan dengan 1000 Newton. Itu semua orang tahulah. Pun kadang-kadang banyak juga yang salah. Kan? Apa saya akan remind macam ni. Kan? 1 kilonewton sama dengan 1000 Newton. Darjah 6 punya. Darjah 6 punya silibus. Bukan tingkatan darjah 6. Itu pun kadang-kadang ada yang silap. Itu saya remind awak, 1 kilonewton sama dengan 1000 Newton. Okey. Apa itu daya? Apa itu daya? Daya ni, awak boleh cakap lah, daya ni ialah kesan daya yang tindak kan. Apabila wujudnya pelanggaran lah, pergerakan lah, apa-apa pun. Itu semua tak penting, itu takrifan. Dia boleh ditarifkan dengan pelbagai. Based pada situasi. Kan? Kalau situasi itu pergerakan juga daya. Kalau dia jatuh juga daya. Kan? Kalau dia terapung juga daya. Whatever, daya. Kan? Kalau dia terapung, daya keapungan. Kalau dia jatuh, daya graviti. Kalau dia tak jatuh, dia naik, daya kinematik. Dia bergerak, daya kinematik. Apabila dia berada di puncak, daya lupa, banyak lupa pula. Tiba-tiba pula lupa daya apa? Daya kinematik. Daya apa-apalah. So, banyaklah daya. Kan? Kalau pelanggaran wujud daya momentum. Kan? Langgar dinding, daya juga, daya hidrostatik. So, banyaklah daya. So, kalau kita mentarikkan daya,
Apa itu daya? Dalam bahasa yang mudah, engineering, takrif pada daya ialah apa dia? Daya sama dengan jisim darab apa? Kecutan graviti. Daya ialah jisim darab dengan kecutan graviti. Okey. Jisim dalam unit kilogram. Jisim dalam unit kilogram. Beritahu juga awak ni. Percutan graviti percutan lah. Dalam unit meter per second kuasa 2. Percutan. Kan? Okey. Newton pula meter sasaran kan. Sasaran bahagi masa itu adalah hal laju. Betul tak? Sasaran bahagi masa ialah hal laju. Kalau bahagi dengan perubahan masa, perubahan hal laju bahagi masa ialah kejutan. Itu kejutan. Okey. So jangan pula tiba-tiba bawa pening pula kan. Tak tahu pula nanti yang apa kejutan tu apa, hal laju tu apa, masalah tu. Tak apalah. Sebab minggu ni minggu yang pertama. Minggu pertama tu saya go through lah. Sebab saya tahu saya dah lama mengajar student poli. Saya tahu kelemahan student poli. Kan, dia cepat lupa apa yang dia belajar zaman-zaman. Okey. So kat sini, nampak tak ni saya pen ni? Nampak tak nampak? Nampak. Okey. Jisim darab dengan percutan graviti. Saya memang suka melukis pakai pen pun boleh. Saya suka lukis pakai AutoCAD. Dulu saya konsultan, dulu saya khidmat dengan konsultan. Kerja saya memang design lah. Saya mula kontraktor, lepas tu saya masuk konsultan. Memang saya minat saya kerja design. Okey, jisim dalam percutan graviti. So, apabila awak buat pengiraan dekat sini, apa yang awak dapat ialah jawapan dia ialah dalam unit jawapan dalam unit Newton. Ini masalah start pelajar ni. Tiba-tiba pula jawapan dalam unit kilonewton. Tak jam lah. Memang confirm lah salah. Saya tanya kenapa kilonewton? Dah ni kilogram cik. Kilogram darab percutan graviti. Percutan graviti ni adalah nilai constant. Percutan graviti nilai constant G sama dengan 9.81. Dia tak akan berubah. Selagi mana awak berada di bumi ni, percutan graviti dia ialah 9.81. Okey. So darab 9.81 dia akan dapat dalam unit Newton. Itu daya. Okey, daya. Ada satu istilah lagi, berat. Kan? 3/4 dulu ada belajar berat. Berat ni apa pula? Berat tu apa? Berat kita pakai weight, betul tak? Biasa kita pakai weight. Berat. Apa formula berat? Formula berat ialah apa formula berat? Formula berat ialah jisim darab percutan graviti juga, sama. So kalau awak kata berat daya adalah berat, betul lah juga. Kan? Tapi kalau awak bagi jawapan tu, kalau saya yang maki paper awak, saya kata okey lah, betul lah kan. Sebab formula dia pun sama, unit berat tu sama, Newton. Tapi kalau awak syarah lain, silap-silap kadang-kadang dia pangkah je. Apa pula daya sama dengan berat. Tapi sebenarnya betul, sama. Daya dengan berat sama. Kan? Daya dengan berat sama je. Kalau tanya awak berat awak berapa, biasanya awak sebut dalam unit kilogram, betul tak? Tanya awak berat awak berapa? Berat saya 80 kilogram cik. Memang betul lah dalam kehidupan kita. Memang kalau doktor tanya kita, nurse tanya berat cik berapa? Berat saya 85 kilogram. Betul lah jawapan awak tu. Kan? Tak nafi pun. Tetapi dalam engineering, kalau tanya je berapakah berat? Jawapan dia mesti Newton.
Jangan pula awak tulis kilogram. Kecuali soalan tanya berapakah jisim. Kena faham jisim dengan berat. Ini pun kadang-kadang boleh pula keliru. Orang tanya jisim, dia jawab berat. Orang tanya berat, dia bagi dalam unit jisim. So salah lah. Okey. So berat dengan daya ni sama je. Iaitu jisim darab dengan pecutan graviti 9.81. Kalau masa belajar di form 4 dulu, darab dengan 10. Pening awak, kenapa darab 10? Kenapa tiba-tiba belajar diploma 9.81? Sebabnya di sekolah dia bunda jadi 10. 9.81 ni dia bunda jadi 10. Biasalah kan nak memudahkan belajar. Tapi kita tak boleh. Kita mesti real punya. Kita mesti 9.81, kita tak boleh bunda. Sebab kita apabila berlaku saja perubahan titik puluhan, jawapan kita automatik akan berubah. So jangan ada yang darab dengan 10. Saya masa saya mengajar dulu fluid mekanik, masa tu pelajar sem berapa? 3. Ada lagi yang tulis 9.8 darab 10 pecutan graviti. Salah lah. So sebab tu saya tegaskan pecutan graviti ialah 9.81. Kena ingat tu. So berat ni samalah dengan daya. Okey, sebab tu saya ada lukis. Tak silap saya ada lukis pasal gambar apa nama ni, kapal kan. Saya ada lukis gambar kapal. Saya kata kapal ni dia ada berat kan. Berat sendiri. Saya dah ajar awak hari Sabtu tu. Bukan ajar lah, saya bagi sedikit introduction. Simbol dia saya kata kat sini awak boleh pakai W ataupun awak boleh pakai F. Sebab sama kan, berat sendiri F, ataupun awak boleh pakai W. Biasa kita pakai W lah, tapi ada juga kes buku pakai F. Sebab sama, berat dengan daya sama sebenarnya. Formula dia ialah M darab dengan G. Kan, iaitu berat kapal lah, kapal ke ponton ke tongkang ke tak kisahlah. Dan ada satu daya lagi, daya tujahan ke atas. Daya tujah. Daya tujah yang wujud di permukaan dia. Daya tujah dipanggil, dan satu lagi daya keapungan. Yang ni kita belajar dalam biologi. B. Unit apa? Sama juga. Kan? Daya juga, tetapi daya yang wujud disebabkan oleh daya tujah. Daya keapungan ni, daya keapungan ialah daya yang wujud disebabkan oleh daya tujah. Daya tujah. Okey. Buat nota sikit lah kat sini, bagi ingat. Tak payah. Tak payahlah, nanti kita belajar dalam chapter 2 nanti. Kalau kita belajar detail. Ini saja nak cerita kepada awak bahawa daya dengan berat ni sama je. Okey. Apabila kita sebut pecutan graviti, daya ni ialah jisim darab pecutan graviti. Kan? Maka dia akan menghasilkan daya lah. Okay, ada pula sudah tanya, pecutan graviti tu apa cik? Benda pecutan graviti tu. Kan? Kalau pecutan kereta kita tahulah kan. Kita kereta pun biasa kita pun tak kira pecutan. Kita kira hal laju je. Kan? Saya zaman muda saya dulu, saya bawa kereta laju. Saya tekan minyak 16 tu tak perasan kadang-kadang. Sekejap je dah sampai 16. Dulu saya ingat saya bawa Wajar, saya ada 2 biji kereta. Wajar dengan Honda Civic. Honda Civic aku pakai tu. Dia panggil Honda Civic EK apa. Kan? EK9 saya pakai dulu. EK7 macam tu lah. Honda Civic. Sama lah saya bawa 16, 17. Kan? Semua Honda Civic ni suspension bagus dia. Lagi kita tak perasan lah, Wajar ni kadang-kadang sampai 16 tu kita dah perasan, salah juga ni. Tengok meter dah 16. Honda Civic ni pasal aircon pula tutup tingkap kadang-kadang kita tak perasan sebab suspension dia bagus lah. Dia steady, stable je kedudukan kereta tu. Kan? So, cuma ambil kira hal laju je. Pecutan ni, tak tahu apa benda pecutan ni. Okay, kita sentuh sikit sebab introduction. Pecutan berlaku disebabkan oleh perubahan hal laju. Perubahan
halaju. Okey, kejutan berlaku disebabkan oleh perubahan halaju bahagi dengan masa. Okey, bahagi dengan masa itu ialah kejutan. Okey. Perubahan halaju bahagi dengan masa itu adalah kejutan. Apa pula halaju? Halaju sama dengan sesaran. Sesaran ke sasaran? Sesaran. Bukan sasaran. Jaraklah senang. Sekolah dulu cikgu sebut bahawa sesaran ke sasaran, saya lupa. Jarak lah, biasa kita sebut jarak kan, distance. Jarak bahagi dengan masa. Kan? Bahagi dengan masa. Bahagi dengan masa. Jarak ni pula dalam unit meter lah. Bukan kita tak pakai kilometer, kita pakai meter. Masa ni dalam unit second. Ini masa dalam unit second. Kita tak pasti. Bukan sesalan. Sesalan tu kalau awak buat salah. Atau awak menyesal tu sesalan. Ini saya tahu apa sesaran ke sasaran. Sesaran di sini. Cikgu sebut dulu lah. Tapi kita pakai jarak lah, distance lah. Distance bagi dengan masa, second. Kita akan dapat berapa halaju dia. Dan halaju awal, halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa dinamakan pecutan. Kalau nilai negatifnya pecutan. Maknanya kalau awak break. Kereta awak tu, kalau awak tekan minyak, awak tekan pedal minyak tu, makin awak, mula-mula awak tekan sikit ya. Atau awak tekan, itu berlaku pecutan. Tapi kalau awak tekan pedal minyak kereta awak hold, itu halaju. Faham tak? Itu halaju. Kan, kereta awak tu, awak bawa kereta, awak hold minyak 80 km sejam. Itu halaju. Halaju awak 80 km sejam. Tapi kalau awak tekan lagi, pedal minyak awak tu, sehingga meter awak pun naik. Daripada 80 km sejam, naik di 110, 120, 130, 40, 50, 60. Itu adalah pecutan. Dia kena bahagi dengan masa daripada mula-mula awak tekan pedal tu, daripada awak 80 km sejam mencapai 160 tu, berapa masa dia? Bahagi dengan masa tu. Halaju dia awak sampai 160 macam kata. 160 tolak 80, awak bahagi dengan masa awak. Guna jaran dik lah. Awak dapat berapa pecutan kereta awak. Biasanya kalau kereta yang mana mempunyai kuasa yang tinggi, Ferrari, pecutannya lagi tinggi lah. Kan? Kalau budak-budak main RZ ni biasa tukar carburetor je. Kan? Naik RZ tukar carburetor TZM ke, boleh pergi lah. Kan? Dia boleh menghasilkan pecutan. Biasa budak-budak yang kaki lumba ni dia nak pecutan lah. Kan? Saya bukan suruh awak main lumba, saya bagi contoh. Pecutan tu penting. Kan? Kalau Viva, payahlah kalau MyV 1.5, 1.3 pun pecutan dia cukup tinggi. Itu kelebihan MyV tu awak panggil king. Sebab pecutan tu dia ada. Kan? Kadang-kadang kereta macam Honda City pun pecutan dia okey lah. Kalau nak dibandingkan dengan BLM, FLX, Proton kan, pecutan dia agak rendah. So, kita kalau beli kereta jarang kita tengok pecutan. Kecuali ada anak muda, dia akan tengoklah daya kilas top. Okay? Dia punya pecutan lah tu. So, nak tengok kereta ni power tak power, tengok berapa horsepower dan sebagainya. Okay? Banyaklah. So, tak nak cerita detail-detail, cuma nak beritahu awak apa itu halaju, apa itu pecutan. Okey. Lepas tu pecutan graviti ni macam mana pula? Sama ke? Sama je dengan pecutannya. Okey. Apa yang dikatakan pecutan graviti ni macam ni? Nak cerita kat awak. Senyap je semua ni ada tak ada ni? Cuba respon sikit. Ada Encik, ada. Ada, okey. Ada pakai baju raya pun ada. Bergambar dengan kereta, bergambar kat farmasi pun ada. Bagus. Awak ni. Dan ceria. Okey. Saya nak cerita pasal pecutan graviti dalam bahasa yang mudah. Banyaklah contoh kalau nak buat. Tapi bahasa yang mudah lah. Sebab sekarang ni banyak kejadian orang bunuh diri tu lah. Orang bunuh diri. Bukan nak suruh bunuh diri ya. Saya bagi contoh pecutan graviti. Paling contoh paling simple orang bunuh diri lah. Jawab kata, cik Hafiz suruh bunuh diri pula. Bukan. Tak boleh lah bunuh diri. Apa kita nak bunuh diri? Kan? Kita nak bunuh diri.
Kita kata sebab nak selesai masalah. Nak selesai masalah je bunuh diri. Tak selesai masalah bunuh diri. Sebabnya kita orang Islam, kita percaya kehidupan bukan kat di dunia je. Kehidupan ni masih jauh. Kan ada beberapa laluan lagi kita lagi. Panjang perjalanan. So kita tak boleh nak assume dunia je, tak boleh. Kan bagi orang Islam lah. So kalau ada problem, solve the problem. Lebih-lebih lagi orang muda kan. Umur baru 21. Perjalanan hidup jauh lagi. Awak akan jumpa macam-macam masalah kat depan. Yang tertanggung, yang tak tertanggung, yang besar, yang kecil semua datang. Dan sementara nak tunggu kita jadi seorang yang dewasa dan sebagainya. Tapi tanya ayah awak. Ayah awak kan? Ayah awak bawa banyak masalah. Banyak masalah. Daripada zaman dia muda, daripada zaman dia remaja, zaman muda dia berkahwin dengan mak awak, macam-macam masalah. Nak besarkan awak, masalah dia. Tapi dia tak lari daripada masalah. Dia hadapi masalah. Kehidupan ni macam itulah. Kan? Dia tak boleh lari daripada masalah. Okey. Balik pada cerita pecutan graviti. Nak cerita sikit pada awak. Sebab kita akan jumpa pecutan graviti ni sampailah ke end of the chapter. Tapi tak tahu apa benda pecutan graviti. Payah juga kan. Okey, saya cerita kat awak. Pecutan. Ada orang bunuh diri. Baru-baru ni ada banyak lelaki bunuh diri kan. Dia bunuh diri. Biasanya dia bunuh diri daripada dia terjun bangunan lah kan. Biasanya lah. Ataupun ada yang jenis gantung tu malah cerita lah. Tak ada kena-mengena kalau dia gantung tu tak ada kena-mengena. Tapi yang viral baru-baru ni terjun bangunan lah. Kan, terjun bangunan. So dia duduklah dekat bangunan ni ya. Duduk dekat bangunan ni. Ni dia lah ni. Okey. Kepala dia. Okey, apabila dia terjun bangunan, kenapa orang yang nak terjun bangunan tu dia pilih bangunan tinggi? Kenapa dia tak terjun tangga je? Kan? Sebab apa dia pilih bangunan tinggi? Okey, sebabnya ini yang saya nak beritahu ni, sebab daya ni. Daya yang berujung. Apabila berat dia darat dengan pecutan graviti. Okey. Dia akan menghasilkan satu daya dia. Daya yang wujud ni yang berlaku pelanggaran kat sini. Yang ni dipanggil sebagai momentum. Dia nak menghasilkan satu momentum yang tinggi. Momentum. Pelanggaran. Bila dia jatuh dekat tanah ni dipanggil momentum lah. Kan? Misal kata dia tak bunuh diri, dia bukan bunuh diri. Rasa menakutkan pula bagi contoh bunuh diri. Dia bukan bunuh diri lah, dia kerja bangunan. Okay, bila dia kerja bangunan, dia akan jatuh kat lantai ni, dia akan menghasilkan satu momentum. Jadi semakin tinggi bangunan, momentum ni makin besar. Makin tinggi, makin besar. Kalau setakat rumah teras tingkat je, awak duduk kat bumbung terjun, tak jadi apa, patah kaki je. Kan, setakat patah kaki je. Kalau jatuh kan, sebab tu awak kerja site nanti kena hati-hati. Kadang-kadang projek 20 tingkat kan. Dia kadang-kadang safety ni kat bawah je, atas tak ada safety pun. Kan, safety officer pun kadang-kadang takut pun. Tapi safety officer nak sound project manager berani, dia pun bawahan. Kalau dulu lain safety officer, dia adalah independent. Dia represent by DOS, walaupun dia bukan government servant. Dia bukan pegawai kerajaan. Dia represent by DOS. DOS ni Department of Safety and Health. Dia representative by DOS. Dia ada power. Dan dia pula independent. Dia tak terlibat mana-mana. Dia dibayar oleh kontrak. Pihak owner bangunan ni yang bayar safety officer. So memang dulu memang cukup tak safety. Tapi sekarang ni berbeza. Sekarang ni safety officer dia bekerja dengan kontraktor. Kan, dia bekerja dengan kontraktor, dia makan gaji dengan kontraktor, di mana organisasi dia paling atas project manager. Lepas tu bawah dia ada site engineer. Kadang-kadang safety officer ni duduk bawah site engineer. Jadi nak sound project manager, nak sound site engineer, nonsense lah kan. Sound macam mana? Bos dia orang. Dulu sebab tu tengok safety officer kaya, gaji mahal. Sebab dia orang baik direct bawah owner ataupun developer.
Sekarang ni diorang gaji 2,000, 1,500 je kan. Zaman dah berubah, dah ramai. Requirement dia cuma nak kena ada green card kan. Mana dia ada panggil green lah. Maknanya ada sertifikat. Tunjukkan dia ni very kompetensi untuk jaga dari segi safety. Okay. So bila awak kerja nanti awak kena berhati-hati lah. Kalau ni. Sebab apabila kita jatuh, dia akan menghasilkan momentum. Daya momentum samalah. Daya momentum pun sama. Okey, daya momentum F sama dengan MA, formula dia. Tak kereta lagi tu, mengikut tak kereta. Okey, momentum tu apa? Oh, siapa tahu momentum tu apa? Siapa pula ni potong markah budak ni kan? Siapa pula ni? Yang ustaz kereta, tolong mute. Terus. Nak potong pula markah awak kan? Santuy. Tak kisahlah nak ustaz kereta pun tapi mute lah. Okey, mengganggu saya duk fikir kereta pula. Okey, so momentum ni ialah daya yang dihasilkan daripada pelanggaran. Itu dia punya dari segi istilah bahasa Melayu dia lah. Tapi kita engineering kita tak payahlah macam tu kan. Kita engineering kalau sebut je apa itu momentum, momentum ialah jisim, darat, halaju. Itu je jawapan dia. Momentum F sama dengan jisim, darat, halaju. Engineering dia main formula je. Kan? Minta takrifan bagi formula. Betul lah jawapan tu. Orang tak petikai. Berat apa? Berat adalah jisim, darat, kecutan graviti. Daya apa? Daya adalah jisim, darat, kecutan graviti. So itu saja. Okey, momentum. Jadi kalau tengok formula momentum, F sama dengan MA. M ni ialah jisim orang ni. Jisim orang yang jatuh ni lah. A ni pecutan. Pecutan. Jadi dia akan menghasilkan momentum yang lebih tinggi. Sebab apa awak kata kenapa cik kalau jatuh jauh dia lebih berkecai? Sebab pecutan. Pecutan ni 9.81 meter. Okey. Maknanya setiap 1 meter berlaku perubahan 9.81. Kan? Dalam 1 second. Dalam 1 second berlaku perubahan 9.81 meter bagi every second. So kalau dia jatuh sini, awak bayangkan kalau bangunan 1 meter tak kisah sangatlah setakat 9.81 je kan. Tapi kalau bayangkan kalau bangunan ni 10 tingkat punya bangunan, kalau 10 tingkat biasanya berapa meter? 10 tingkat. Tak kira lah basement lah. 10 tingkat kan. Biasanya 10 tingkat dia akan pergi paling-paling kurang pun 25 meter. 25 meter. Okey. 25 meter. Kalau 1 meter berlaku perubahan 9.81, awak bayangkan berapa pecutan yang dihasilkan oleh orang yang jatuh 10 tingkat. Kan? Maknanya 25 meter dia akan darat dengan 9.81. Berapa halaju dia? Itu tak kira lagi berat badan dia. Darat berat badan dia awak tengok berapa banyak daya yang dihasilkan. Itu yang kalau jatuh daripada bangunan tinggi tu yang menyebabkan berlaku berkecai lah kan. Berkecai. Ahli keluarga dia pun tak cam dia. 245. Tengok betapa besarnya. 245. Kan? Dia punya halaju dia lah. Dia punya halaju dia. Dia jatuh. Okay. Darat pula dengan jisim dia akan menghasilkan satu daya yang cukup besar. Momentum ataupun daya lah. Momentum dengan daya sama. Tapi momentum ni apabila wujud pelanggaran tu panggil momentum. Tapi daya lah juga kan. Maknanya semakin tinggi semakin besar yang dihasilkan. Kan? Akan berlaku tambahan. Okey. So itu sebab dia. Kan? Kalau setakat bangunan setingkat je, atas kaki je. Kan? Sebab 2.5 meter je. Kalau 1 meter ni, tak ada apa boleh ketawa-ketawa lagi.
Lainlah kalau jatuh kepala duluan, itu lainlah cerita dia. Tapi kalau jatuh biasa, tak ada masalah. Dekat. Kan? Satu tingkat. Saya dah jam 6 tu, pernah saya terjun daripada tingkat 2 sekolah. Terjun bawah tak ada apa pun. Saya ingat dulu, kawan-kawan saya semua. Cubalah skill. Rasa seronok zaman dulu lah. Sekarang tak boleh lah, dah tua dah. Jatuh tangga pun kadang-kadang patah kaki. Orang tua kan. Tulang dah tak kuat dah. Kena minum susu Emlyn. Okey. Faham tak faham ni saya explain ni? Faham Cik, faham. Faham Cik. Saya tanya Cik Wan. Diorang ni nak kena belajar macam mana? Diorang ni suka belajar macam mana? Cik Wan jawab dulu kan. Diorang kata awak ni suka belajar sendiri. Oh, saya kata bagus. Tak pernah jumpa saya student yang belajar sendiri. Student saya jumpa malah saya ajar pun malah nak concentrate. Awak suka belajar sendiri, bagi buku rujukan dia, lepas tu awak boleh belajar dan awak menjawab soalan. Dan awak mampulah menjawab soalan. Bagus juga kaedah macam tu, dia panggil OBE. Outcome Based Education. Memang sepatutnya macam itulah. Kita bagi awak nota, awak baca dan awak explain. Dan saya guide awak. Macam yang Cik Wan buat lah. Boleh. Tapi saya fikir tak apalah. Kita buat yang tu dekat final. Mula-mula ni biar saya ajar dulu lah awak. Okay. So ini yang saya sebut, momentum dan sebagainya. Apa itu pecutan? Gravity ni adalah pecutan. Inilah paling kita nak tengok sekali. Sebab apa? Sebab orang yang jatuh ni, apabila dia jatuh, dia akan jatuh secara gravity. Kan? Jatuh secara gravity. Nah itu yang kita nak tengok contoh pecutan gravity paling tepat sekali, orang yang jatuh secara gravity lah. Maknanya dia jatuh secara gravity. Dia bukan turun pakai tangga. Banyaklah nanti ya kita akan belajar tentang tekanan gravity dan sebagainya. Aliran air disebabkan oleh gravity, kita akan belajar. Saya akan tunjukkan macam mana. Okey. So, balik semula pada topik kita, iaitu hydrostatic force. Ini saya terangkan tentang daya. Momentum pun daya. Formula dia, cuma beza formula momentum dengan daya. Daya darab dengan pecutan gravity, momentum darab dengan pecutan. Tapi kalau kes jatuh ni, pecutan gravity lah, G lah kan. Takkan kita orang jatuh bangunan, kita nak ambil berapa pecutan dia. Itu kita bunuh dia kan. Tapi dalam real case, kalau awak berlari, kan, awak dah tahu berapa momentum awak lari langgar pintu ni. Berapa momentum awak boleh kira, awak kena timbang lah. Berat awak berapa. Timbang berat, jisim dalam unit kilogram dan darab dengan pecutan. Macam mana nak kira pecutan je? Ada student tanya. Macam mana nak kira pecutan? Awak ambil jarak, set masa. Itu adalah laju. Dan awak buat 2 step. Dan awak tolak. Awak dapatlah berapa pecutan. Okey, so ambil jarak mula dengan jarak akhir lah. Dan ambil masa mula dengan masa akhir, awak dapat berapa pecutan. Bagi dapatlah. Dan darat dengan GC awak, itulah momentum yang dihasilkan. Sebab tu, kalau kereta accident, kan, kereta accident, jangan kita tahu kereta accident, kalau kehilangan lori, lagi dahsyat lah. Sebab apa? Sebab jisim yang ada pada lori itulah. Kan? Laju dia dan juga bisa kata kereta, istilah. Ini kereta kecil. Langgar dengan lori kontena. Kan? Lori kontena. So, kereta ni, dia ada momentum dia lah. Kan? Momentum dia kat sini. Dia ada dia punya momentum. V dia. Laju dia. MV. Laju jisim kereta kecil ni darab dengan laju dia. Dan lori ni pun dia ada dia punya jisim dia juga. Kan? Kalau awak belajar. Yang ni awak belajar dalam fluid mekanik kan? Fluid mekanik awak ada belajar tentang momentum, persamaan momentum.
Cik Wan nak jawab kan, sama momentum. Kalau kes langgar depan macam ni, hal laju dia awak kena tambah. Kan? Awak ada belajar kan? So dia akan jadi, tambahlah. GC pun awak kena tambah dengan hal laju. So menyebabkan, menyebabkan momentum dia lagi besar daripada kes langgar belakang. Kes momentum yang langgar pelik. Langgar pelik searah atau langgar pelik yang bertentangan. Kan? Kalau langgar depan ni, hal laju dia kena tambah. Jadi dia menghasilkan momentum yang lebih besar. Kan? Berbanding dengan kes langgar belakang. Kan? Kes langgar belakang. Kes langgar belakang, jadi dia kena tolak lah. Dia punya laju dia kena tolak. Sebab dia searah. Ni yang Cik Wan nak jawab kan. Bila dia searah je, awak kena tolak. Sama lah benda ni. Okey? Saya bincanglah benda-benda ni. Ada kena benda. Saya cuma nak cerita percutan tentang percutan je. Apa yang percutan graviti tu je nak cerita benda ni. Bukan nak cerita pasal momentum ke awak. Cuma nak beritahu bahawasanya dalam kita belajar sains ni, dia ada kaitan. Sama ada hidrolik ke apa ke, structure ke, geotech ke, dia ada kaitan. Okey. Dalam hydrostatic force, apa yang dikatakanlah hydrostatic force, saya nak cerita ke awak sebentar lalu, adalah daya yang dihasilkan oleh tekanan. Daya yang dihasilkan pada objek yang turun, tidak bergerak. Contoh dia, kalau misal kata ini adalah tangki, dalam ni tangki. Tangki juga sebenarnya adalah open channel, tangki adalah open channel. Walaupun dia tangki tu tertutup, dia sebenarnya tertutup tu bukannya dia kedap udara. Dia tertutup sebab tak nak bagi lipas apa duk masuk berak dalam tu. Dan burung datang minum air berak, lepas tu tangki ni dia tutup. Itu pun penuh tak lipas dalam tu lah. Lepas tu tangki rumah tu 6 bulan sekali ke setahun sekali kita kena cuci lah, buang basuh. Kan? Buat sendiri pun boleh kan. Buka paip cuci, dia ada paip cuci lah. Ada stok kok, awak buang air. Awak buru-buru sikit, tak payah pakai sabun, tak apa. Buru-buru apa semua. Buka balik dia punya gate valve dia. Isi balik bersih bilang-bilang air, buang balik. Lepas tu tutup dia punya paip. Buka balik. Kan? So, dalam awak belajar tangki, wujud daya di dinding, dan nak habis dah pula masa kelas sejam macam tu lah. Cepat dia masa. Wujud daya, dan daya yang wujud ini ialah dinamakan daya hidrostatik. Daya hidrostatik. Dan okey, satu daya yang wujud di dasar, satu daya yang wujud pada dinding. Daya yang wujud pada dinding ini yang dikatakan sebagai, benda ni kita akan jumpa sampai banyak sampai chapter 5 pun jumpa. Awak belajar dalam fluid mekanik pun jumpa juga kan. Tapi saya kena ajarlah juga sebab untuk remind awak. Walaupun awak kata cik, kita orang dah expert lah cik benda-benda ni. Tapi saya kena beritahu juga untuk remind awak. Di dinding formula yang kita pakai ialah rho GH. Ni ramai student keliru ni. Dia pakai pula formula tekanan. Ya, dia pakai formula tekanan. E sama dengan F bagi E. F tu daya bagi dengan E. Salah lah, tak boleh lah. Sebab A ni, kalau permukaan ni bolehlah kira A kan. Kalau tangki bentuk bulatan, formula dia ialah pi d kuasa 2 bagi 4. Itu luas, formula luas bagi A. Daya ni apa? Daya ni ialah berat air ni. Awak boleh ditimbang lah. Darat dengan 9.81. Kan? Awak bolehlah kira dia. Kan? So, buat kat sebelah. E sama dengan F bagi dengan A.
Kan? P sama dengan F bagi dengan A. Okey. F sama dengan mg dengan A. Kan? Sama je kan? F sama dengan mg. M tu the same. G ni berputar dengan dt. Jarak dengan A. So dapatlah F dia. So bagi dengan A, maka dapatlah tekanan dia. Tekanan yang dapat ni ialah di sini. Kalaulah di permukaan ni, dinding ni, dia ni kalau bulatan, dia akan berlaku di semua titik. So macam mana awak nak kira luas dia? Susah lah kan? So formula yang kita pakai ialah rho. Ni rho sebab tak ada simbol. Ni rho lah ni ketumpatan. Darat pencutan graviti, darat dengan hash. So ada dua bentuk lah daya. Satu bentuk di dasar, daya yang wujud di dasar. Satu lagi daya yang wujud di dinding. Maknanya di semua titik-titik air ni air ya. Ini air. Ni air ya. Ni air. Maknanya semua yang kena pada air ni, dia akan menghasilkan daya. Tapi daya-daya yang berbeza-beza lah. Bergantung kepada tempat dia, keadaan dia. Kalau di dinding ni, rho G H. Okey. Seterusnya, kita nak lihat lagi. Ini saya nak cerita. Ni pun daya hidrostatik ni. Tapi kalau awak baca nota, dia kata daya hidrostatik ialah rho G H. Tak semestinya. Daya hidrostatik ni ialah banyaklah formula daya, tetapi daya yang dihasilkan pada objek yang pedung, tak bergerak. Tangki air ni tak bergerak kan. Walaupun awak gerakkan dia pun dia kira tak bergerak kan. Kecuali nak tangki ni besar kecil, tak boleh pakailah kan. Itu dia panggil daya kinematik. Tapi kalau daya hidrostatik, daya statik tu menunjukkan daya tak bergerak. Statik ni tak bergerak. Kalau dinamik bergerak. Daya kinematik itu daya bergerak. Hidro ni air. So kita belajar tentang air. Air ni dia menghasilkan daya kan. Okey. Dah tinggal 2 minit Awak ada kelas ke lepas ni? Ada kelas ke? Tak ada, cik. Tak ada. Cepat betul masa berlalu. Okey, kalau awak tengok pada kes empangan lah. Empangan ke, embankment ke, tak kisahlah. Kan? Sama ada dia retaining wall ke, dia embankment ke, dia empangan ke, dam ke, tak kisahlah. Tapi dia ni yang jenis tahan air lah kan. Kalau empangan dah tentulah tahan air, mana ada empangan tanah kan. Empangan tanah tu adalah, tapi empangan untuk tahan tanah tak ada. Tahan pasir untuk buat empangan tak ada. Itu dia panggil retaining wall atau sebagainya. Okey. Tapi kalau empangan, ni empangan kan. Empangan ni, kat sini ada air lah. Kan? Dia ada air. So, apabila air, wujudnya air, dia akan wujud daya-daya kat sini. Dia wujudnya daya-daya. Tetapi yang kita cari ialah daya hidrostatik yang kita kira ni ialah daya yang mewakili daya-daya. Kat mana? Dia tak pastilah. Maknanya, kat situlah daya dia. Okey. Kalau kita sebut tekanan dengan daya sama je. Beza dia ni je. Ini dia hubungan daya dengan tekanan. Iaitu kalau bahagi dengan luas, tu dia kira tekanan, tak kira daya dah. Kalau tak bahagi, dia kira tekanan. Kalau bahagi dengan luas dia kira daya. Ataupun daya ni tekanan darat dengan luas. Dia terbalikkan. Ini pindah sana jadi darat. Daya juga, formula ni. Saya kata daya ialah G darat pencutan graviti. Kalau awak kata daya ialah, formula daya ialah P darat A. Betul juga. Kan? Tak salah lah. Kan? Kalau awak cakap macam tu sebab dari segi teori dia memanglah. Kan saya nak kata salah pula kan. Kalau awak cakap, lecturer tanya, apa ni? Kalau lecturer tanya, awak daya tu apa? Awak berkata, daya ni ialah tekanan darat dengan luas. Betul juga. Kan? Tekanan luas betul. Tak ada masalah. So sebab tu bila awak belajar hidrostatik, awak belajar juga dekat
tentang tekanan. Dalam design memang suka menyentuh tekanan sebab dia kira faktor luas tu. Dia nak design. Okey. So daya yang dihasilkan kat sini, ini daya hidrostatik. Ini daya hidrostatik. F. Daya hidrostatik. Dan jarak ni, tengah-tengah ni, kan, pada titik ni, jarak dia punya jarak hingga ke permukaan air, ini kita, ni jarak ni, dalam drawing dia suka buat macam ni kan, jarak ni ialah kedalaman disebut sebagai HP, pusat tekanan. HP. Itu HP ya. Dia ada formula dia, nanti kita beri masa tak ni. F ni daya ni HP. Okey. Kalau formula tekanan kat sini, formula tekanan P sama juga dengan, tak faham boleh tanya, saya suka student tanya. Tuan kata awak ni memang tak suka bertanya, tapi tak apalah, tak nak tanya tak apa. Rho G hash. Okey, kalau awak tengok pada formula ni, P ni ketumpatan. Okey, formula dia P itu ialah ketumpatan, rho tu sebenarnya. Ada tak sini rho? Tak ada, saya ambil sini. Dan Abirah, ni pun ada cerita juga. Awak boleh bacalah, kalau awak rajin bacalah. Saya sebenarnya ni. Saya sebenarnya malah nak baca-baca sebab baca ni awak boleh baca sendiri. Kan? Benda baca ni awak boleh baca sendiri. Okey, ni formula dia. P sama dengan rho G hash. Rho ni adalah ketumpatan. Okey, rho ni ialah ketumpatan. Okey. Apabila kita sebut je ketumpatan adalah bahasa Inggeris density. Kita sebut je ketumpatan ni ketumpatan air. Ketumpatan tu ialah ketumpatan air. Ketumpatan air ialah 1000 kilogram per meter padu. 1000 kilogram per meter padu. Itu adalah ketumpatan air. Nilai tu dia tak pernah berubah. Nilai ni dia nilai constant, dia tak pernah berubah. Ini je nilai dia. Kan? Saya dah beritahu pada minggu lalu, kalau air laut dia 1100, 1200. Tapi air ni air biasalah, air minuman. Air tangki rumah lah, air mandi. 1000 kg per meter padu dia tak berubah. Itu je nilai dia. Dan seterusnya, dekat sini juga nilai G. Kejutan graviti G tu nilai dia pun tak berubah. Selagi mana dia di muka bumi, nilai dia ialah 9.81, tak berubah. So, apabila tak berubah, nilai ni adalah nilai constant. Nilai ni adalah nilai constant, nilai yang tak berubah. So, yang mengubah tekanan tu sebenarnya ialah hash. Yang mengubah tekanan tu adalah hash. Sebab tu semakin dalam, tekanan dia semakin tinggi. Itu yang kis. Kalau empangan, kalau pecah dia akan pecah kat bawah sebab tekanan, wujud tekanan. So, apabila kita melukis gambar rajah tekanan, profil tekanan, kita dapati bentuk profil tekanan ni, bentuk dia macam ni. Kan? Bentuk dia macam ni, profil tekanan. Sebab apa bentuk dia macam ni? Sebab dia menunjukkan bahawa dekat bawah itulah tekanan paling tinggi. Okey. Tekanan ni, garisan ni menunjukkan tekanan. Garisan ni menunjukkan tekanan. Sini tekanan paling tinggi. Tapi kalau luas di bawah graf ni ialah daya. Okey, daya. So tekanan ni daya dia mungkin kat sini lah. Kalau kita tengok daya yang mewakili daya-daya. Daya paduan. F ni ialah daya hidrostatik. Yang mana kalau kita nak ambil pada setiap titik ni, daya letih lah nak kira. So kita ambil daya yang mewakili daya-daya. Itu adalah daya paduan. Daya paduan itulah yang kita panggil sebagai daya hidrostatik. Dia mewakili. So tekanan ni paling besar kat bawah lah. Disebabkan formula ni tekanan paling besar kat bawah. Sebab tu tangki pun kalau pecah dekat sini. Kalau tangki pecah, dia tak pecah tempat lain, dia akan pecah sini. Kan?
Dia pecah situ. Okey, sebab apa? Sebab tekanan yang besar. Okey, tekanan yang besar. Okey, kalau pecah lah. Kalau pecah, dia akan pecah kat situ disebabkan oleh tekanan yang besar di dalaman yang paling dalam. Okey. So, masa pun dah habis. Ada siapa-siapa baru masuk yang saya tak ambil attendance? Ada tak? Baru masuk, ada tak? Saya tadi Nama apa? Rozhazrul. Saya Encik. Saya Saya Cik. tak adalah baru pukul 12 suku kot. Sekejap dia meter ni nampak. Okey, yang lain nak live boleh live lah. Tak ada lah. Kita start minggu depan. Kalau nak awak nak live lah. Kan? Yang lain nak disolat ke apa semua. Zohor pun awal. 1, 2, terima kasih. Baik Cik, terima kasih Cik. Okay, sama. Baik Cik. Tinggal yang belum ambil attendance je. Yang belum ambil attendance tinggal. Okey, baik Cik. Attendance penting Lepas ni dia tawar. Lepas ni dia dah malah bagi can. Baik Cik. Ni Cik Wan Asru ni. Cik Wan Asru mungkin dia akan mengajar subjek ni juga. Dia akan mengajar tutorial. Nama apa? Azmaliza Cik. Rozhazrul. Itu nama saya tadi. Mana? Tak ada apa? Mana? Tu saya Cik, Rozhazrul. Mana? Yang atas. 65 Cik. DKA 1. Bagi kita nombor ni. Nombor tepi. 26. Roh Asru ni. Ya saya. Oh, nama macam nama Cik Wan Asru. Ya, saya try delete dia tak? Encik, saya sekali Encik. 27, Deva Kumar. Ya. Sebab susah pula. Saya ni dah tua. Lembab sikit. Sabarlah. Dia kadang-kadang dia tak boleh baca sistem. Tengok 26. Dia buang tak? 26. Agak dah tak buang. Kita batal. Sini. Ada. SPMP pun masalah sikit lah ni. Okey, siapa lagi? 27, Deva Azmaliza. Kumar. Ha? Azmaliza. Nombor, kita nombor. Ni ke? Dev Kumar. Ya betul Encik. Lagi? Asmaliza mana? Nombor apa? Ni lah. Nombor 18. Cik. Ada lagi tak? Alif ada? Alif? Tak ada. Pasti Encik. Ada tak yang lain? Syarifah Nurain, Najwa ada? Tak ada. Tak ada, okeylah. Okeylah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Encik. Sama. Terima kasih Cik. Encik.